Rancangan Penubuhan Persekutuan Malaysia diumumkan pada bulan Mei tahun 1961 dalam usaha menggabungkan Malaya, Singapura, New Borneo iaitu Sabah dan Sarawak dan Brunei ke dalam satu gabungan. Konfederasi Indonesia bermula selepas pemberontakan di Brunei melalui penentangan terhadap idea penubuhan Persekutuan Malaysia. Persekutuan Borneo Utara adalah rancangan untuk menggabungkan tiga negara ketika itu iaitu Sarawak, Borneo Utara dan juga Brunei dalam satu gabungan. Walaupun demikian, Sultan Brunei sendiri lebih cenderung untuk menyertai Persekutuan Malaysia berbanding Borneo Utara selepas beberapa siri perbincangan dilakukan antara kesemua pihak. Bagi negara Indonesia, penubuhan Persekutuan Malaysia yang menggabungkan kesemua pihak akan menjadi ancaman kepada mereka. Ini kerana kerajaan Indonesia percaya bahawa penubuhan Malaysia adalah salah satu cara Britain untuk meneruskan sistem kolonial mereka di Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga tidak mahu wujud sebarang bentuk markas tentera Britain di benua ini seandainya Malaysia ditubuhkan kerana dikhawatiri itu akan membolehkan Britain terus mengawal pentadbiran Kerajaan Persekutuan Malaysia. Perbincangan diwujudkan untuk mencari jalan keluar, namun tentera Indonesia mula menceroboh masuk ke dalam Sabah dan Sarawak bagi melakukan operasi-operasi sabotaj dan serangan. Pada bulan Mei 1963, dalam usaha mahu meredakan ketegangan, Presiden Sukarno dan Tunku Abdul Rahman bertemu. Persekutuan Malaysia selamat ditubuhkan pada tarikh tersebut tanpa penyertaan Brunei menyebabkan reaksi Indonesia lebih keras kali ini. Pada 26 September 1963, Presiden Sukarno mengumumkan kempen Ganyam Malaysia sebagai bantahan kepada penubuhan negara Malaysia. Berikutan pengumuman keras itu, beberapa siri serangan tentera Sabah dan Sarawak dilakukan oleh tentera Indonesia. Pada tahun 1964, tentera Indonesia mula menceroboh masuk ke Singapura dan juga semenanjung Malaysia dalam usaha untuk mencetuskan ketegangan. Berikutan beberapa bukti pembunuhan yang telah mereka lakukan serta berdepan dengan tekanan, Presiden Sukarno bersetuju untuk melepaskan kuasa kepada Major Jeneral Suharto dalam arahan yang dikenal sebagai Super Semar. Surat Perintah 11 Maret juga dikenali sebagai Super Semar ini merupakan satu dokumen yang ditandatangani oleh Presiden Indonesia Sukarno pada 11 Mac 1966 merupakan komando Tentera Lieutenant Jeneral Suharto untuk mengambil sebarang langkah yang dianggap perlu untuk memulihkan keadaan kacau bilau semasa pembunuhan rakyat Indonesia sehinggalah 1966. Sukarno membantah sekeras-kerasnya tindakan kerajaan Indonesia mahu menamatkan konfrontasi dengan Persekutuan Malaysia. Suharto bersetuju untuk menamatkan konfrontasi melalui Perjanjian Keamanan, juga dipanggil sebagai Perjanjian Pemulihan Perhubungan, yang ditandatangani pada 11 Ogos 1966 di Kuala Lumpur, memulihkan semula hubungan di antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura yang ketika itu sudah pun keluar dari Malaysia. Teori Galtung yang diperkenalkan pada akhir 1960 yang dikenali juga sebagai model segitiga konflik digunakan di dalam menerangkan konflik antara Malaysia dan Indonesia ini. Model segitiga konflik atau konflik triangle A, B, C diperkenalkan untuk memberi maksud lebih jelas mengenai sesuatu konflik yang mana menurut Galtung, situasi konflik dapat digambarkan dengan segitiga yang mana ia mempunyai tiga bucu, tiga perkara iaitu A. Sikap, B. Tindakan dan C. Situasi atau keadaan. Melalui model ini, konflik antara Indonesia dan Malaysia pada awalnya bermula apabila terdapat ketidaksepakatan tujuan antara kedua buah negara disebabkan faktor perbezaan ideologi pemimpin dan ia menjadi punca atau penyebab tercetusnya konflik antara Malaysia dan Indonesia ini. Situasi yang tidak sepakat ini menyebabkan terhasilnya sikap-sikap tidak sehaluan yang ditunjukkan oleh pemimpin kedua buah negara iaitu Tunku dan Sukarno sehingga menyebabkan berlaku pelbagai perselisihan faham antara kedua pemimpin ini.
Persepsi-persepsi negatif ini seterusnya menghasilkan satu tindakan negatif seperti perisytiharaan konfrontasi Malaysia-Indonesia. Selain itu, ia juga menyebabkan wujud pelbagai tindakan dari segi mental dan fizikal sewaktu konflik seperti perisytiharan slogan Ganyang Malaysia yang menyebabkan konflik bertambah teruk. Rentetan itu, ia juga menyebabkan berlakunya pelbagai siri serangan terhadap Malaysia seperti serangan di Terbedu Sarawak dan Labis Johor yang menyebabkan ada nyawa yang terkorban. Terdapat analisis penyelesaian konflik yang boleh dilakukan di dalam konflik Indonesia-Malaysia ini. Pelbagai kaedah penyelesaian telah diambil seperti pelibatan pihak ketiga yang mana terdiri daripada pegawai British di Asia Tenggara seperti Fry dan Locke. Namun begitu, kaedah ini tidak membuahkan hasil bagi menyelesaikan konflik kerana pelibatan pihak ketiga ini adalah dalam kalangan pegawai British itu sendiri. Seperti yang kita sedia maklum, Sukarno merupakan seorang pemimpin yang anti-Barat dan apabila pegawai British menjadi pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik ini, ia akan menyebabkan Sukarno enggan menerima pandangan yang dikemukakan serta melihat pihak ketiga lebih cenderung menyokong Malaysia. Seharusnya, dalam menyelesaikan konflik ini, pihak ketiga yang terlibat ialah seorang yang tidak terdorong ke Barat mahupun komunis itu. Kaedah rundingan merupakan kaedah yang berjaya diambil bagi menyelesaikan konflik tersebut. Hal ini kerana melalui rundingan kesepakatan antara kedua-dua buah negara dapat dicapai serta menjadi platform kepada kedua buah negara yang berkonflik untuk menyelesaikan perselisihan faham antara mereka secara aman. Walaupun rundingan terpaksa dilakukan lebih daripada satu kali dalam konflik Malaysia dan Indonesia ini, namun ia dapat membuahkan hasil yang baik apabila termeterainya satu perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 yang sekaligus menandakan tamatnya konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia yang berlaku hampir 3 tahun.